الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي الصلاة فإن صلاتك معروضة علي أو فيما معناه. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seafdal hari, yaitu Nabi kata apa? Yaumul Jum'ah. Seafdal hari kamu, Nabi kata, ialah hari Jumaat. Fa'aksiru alayya salah, Nabi kata, perbanyakkanlah kamu berselawat ke atasku. Fa'innahu ma'rudatun alayya, sesungguhnya selawatmu itu akan dibentangkan kepadaku hari Jumaat. Hari yang paling afdal ialah hari Jumaat. Amalan yang Nabi pesan kepada kita ialah suruh perbanyakkan selawat. Orang yang banyak berselawat kepada Nabi SAW, maka Nabi akan kenal dia. Ini di antara amalan yang sangat-sangat baik kepada kita, terutama apabila kita dibangkitkan di hari akhirat nanti. Walaupun kita tak pernah bertemu dengan Nabi SAW, disebabkan kita banyak berselawat kepada Nabi, maka Nabi akan kenal kita. Nabi akan kenal kita hasil daripada kita berselawat. Kalau menteri kenal kita pun rasa hebat dah. Menteri dia duduk cakap dalam TV dia sebut. Encik Elias dia sebut. Jalan 4M. Dia cakap dalam TV dia sebut. Macam mana kenal aku? Aku tak pernah kenal dia sekali. Tu rasa hebat dah. Tu menteri baru. Ini Nabi kita Muhammad SAW ialah semulia makhluk yang paling mulia sekali. Tak ada dah. Tak ada dah yang paling hebat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita jangan lupa, hari Jumaat kita banyak keselawat daripada hari-hari biasa. Hari biasa kita selawat juga. Hari Jumaat ni perbanyakkan lagi. Bagi tahu kepada anak isteri kita, semoga mereka juga banyak berselawat ke atas Nabi SAW. Amalan yang mudah. Mudah je amalannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semua orang boleh selawat. Tapi kadang-kadang tak. Kadang-kadang tak boleh nak sebut. Sebab kita tanya diri kita, hari ni hari Jumaat, adakah kita berselawat kepada Nabi SAW? Kalau tak berselawat, minta doa. Biar Ta'ala bagi rahmat kepada kita, biar boleh berselawat kepada Nabi SAW. Tak ada dah nak tupai siapa lagi. Nak tupai siapa lagi di akhirat nanti kecuali Nabi Muhammad SAW. Di antara cara nak dapat syafaat Nabi ialah memperbanyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa selawat kita kepada Nabi? Nabi kena sipula berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, ni hari Jumaat ini. Kita sambung kitab fiqh kita ini, iaitu berkaitan dengan solat sunat witir. Solat sunat witir ini adalah
Sunat muakkad, sunat yang amat dituntut. Paling kurang adalah 1 rakaat kan. Wa aqalluhu raka'atun, paling kurang 1 rakaat kan. Kita kena buat juga. Paling kurang kita buat 1 rakaat. Paling banyak 11 rakaat kan. 11 kan. 11 rakaat. Falau zada 'alaiha lam yasihhu witruhu. Kalau tambah tak sah lah. Sebab dia paling banyak dah tu. Paling banyak witir 11. Habis dah semaya dah, dah semaya juga semaya sunat mutlak. Boleh semaya sunat mutlak. Aku semaya sunat kerana Allah Taala. Semaya sunat mutlak. 1 rakaat paling kurang 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Waliman zada ala rak'atin alwaslu bitasyahhudin. Bagi mereka yang menambah lebih daripada 1 rakaat, mana dia buat 2 rakaat, maka kena ada tasyahhud, 1 tasyahhud. Sekali tasyahhud. Kalau buat 4 rakaat, boleh buat 2 tasyahhudaini, 2 tasyahhud. Nak buat 4 rakaat witir 4 rakaat boleh. Tapi wal afdal je buat 2-2. Kita cuba buat. Paling banyak kita cuba buat sekali. Hak paling banyak sekali iaitu 11 rakaat. Biasa bulan Ramadan kita buat 3 je. Kan? 2 lepas tu 1, 3 rakaat je. Insya-Allah dalam hidup kita ni biar kita buat. Walaupun sekali kita cuba buat hak paling banyak. Iaitu 11 rakaat. 11 rakaat. Wa sunnat ta'khirihi an salatil laili. Dan disunatkan semaya witir itu adalah semaya yang terakhir. Sunatnya semaya terakhir. Semaya sunat semaya witir ni semaya yang last sekali. Last sekali. Sunatnya begitu. Baik. Bagi mereka yang tidak mampu bangun. Nak buat eloknya semaya akhir mampu. Sebaiknya, sunatnya. Tapi dia tak mampu bangun, maka dia kena buat selepas isyak. Selepas isyak terus buat. Kalau rasa tak yakin boleh bangun. Kan? Bagi orang yang yakin boleh bangun, sunat dia buat akhir semaya. Wala yu'adu nadiban. Wala yu'anu nadban. Wa in ukhira anhu tahajjudan. Dan tidak diulangi jika ia menakhirkan tahajud. Dia semaya dah. Lepas semaya isyak, dia semaya sunat witir. Lepas tu pagi esok boleh bangun. Pukul 4 pagi boleh bangun mula-mula. Adakah dia perlu ulang witir? Tak perlu lagi. Tak perlu dah ulang. Sebab dia tadi buat dah tadi macam kita sembahyang dalam bulan Ramadan tu. Akhir bulan Ramadan tu kita buat qiyamul lail kan. Tapi kita buat qiyamul lail pun kita lepas sembahyang tarawih tu kita buat solat sunat witir 3 rakaat. Pagi esok bangun kan pukul 4 kita mula solat tahajud kan. Baik selepas solat tahajud kita perlu lagi kita buat witir? Tak perlu dah. Sebab tadi kita buat dah. Witir hanya sekali sahaja satu malam. Sekali buat. Kalau buat lepas isyak. Cuma sunat bagi mereka yang yakin boleh bangun. Sunat takhir. Wa sunnat takhirihi sunat akhirkan sembahyang witir. Wa sunnah jama'atun fi witri Ramadan. Dan sunat berjamaah. Sunat berjamaah witir pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Sunat berjamaah. Bulan lain? Kenapa ni? Sunat atau sunat?
Bulan lain tak sunat. Bulan ni. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan sunat berjemaah. Baik. Wa illam tuf'al tarawih, dia buat masalah. Sekalipun tidak dibuat akan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih, sembahyang sorang-sorang. Kan? Sembahyang tarawih dibuat masalah. Dia buat masalah kata berdiri sembahyang tarawih bucu tu. Oh ni sembahyang. Sembahyang witir macam mana sembahyang witir? Sembahyang witir sunat juga walaupun sembahyang sorang-sorang sunat dilakukan secara berjamaah. Dia buat masalah. Dia ingatkan tak ada orang dah sembahyang sini. Apa ada? Sembahyang luar seorang, dalam seorang, luar tu seorang. Sembahyang sunat tarawih. Lepas tu ada orang. Habis dah 20 ataupun 10, 8 rakaat ada kita buat. Lepas tu nak sembahyang witir ada. Boleh tak kita buat sembahyang witir secara berjamaah? Sembahyang tarawih tadi tak berjamaah. Sembahyang witir tak sembahyang? Boleh tak? Boleh. Sunat. Sunat. Walaupun sembahyang tarawih itu tidak berjamaah. Dia buat masalah. Baik. Dan disunatkan witir. Dan disunatkan witir pada separuh akhir Ramadan. Sunat. Disunatkan witir. Disunatkan apa tu? Al-qunut. Sunat kunut pada sembahyang witir 15 akhir Ramadan. Mana malam 16 lah. Malam 16. Separuh yang kedua itu witirnya disunatkan membaca kunut. Fi nisfi tsani, pada separuh yang kedua min Ramadan. Sunat. Sunat baca kunut. Mekah baca. Dekat Mekah baca kunut juga. Tapi kunut di Mekah ni panjang. Allah. Siapa-siapa nak pergi ke Mekah kalau sembahyang witir separuh akhir Ramadan, dia punya kunut dia tu dekat setengah jam. Macam panjang kunut dia. Kunut tu panjang kan. Kita kunut pendek ya kan. Kita macam kalau duduk kat sini, pasti makin dah jatuh. Kita kunut kita 2 minit, kunut dia 30 minit. Itu jadi tahu. Tapi tak akak rasa sedap dia doa tu. Doa. Semua dia doa, setengah je doa. Sunat. Baik. Baik, termasuk sunat juga iaitu qad-duha. Sembahyang sunat duha. Tadi sembahyang sunat witir. Sembahyang sunat duha. Qad-duha. Wa aqalluha rak'atani. Yang paling kurang sunat duha ini ialah 2 rakaat. 2 rakaat sunat duha. Kan? Kita jangan lepaskan peluang lah. Kan? Sunat duha. Boleh ya pun. 5 minit ya sembahyang. 5 minit sembahyang sunat duha. Kan? Paling kurang 2 rakaat. Kita boleh susun jadual kita. Panjang masa tu. Lebih kurang pukul 8 sampai pukul 1. Kan? Panjang. Nak sembahyang 2 rakaat. Wa adnal kamali arba'un. Kan? Paling kurang 2 rakaat. Dan paling kurang sempurna ialah 4 rakaat. Wa afdalu minhu sittun. Dan yang paling afdal, yang afdalnya ialah sittun, 6 rakaat. Wa aktsaruha adadan 12. Paling banyak sekali sembahyang sunat duha ini adalah 12 rakaat. Sembahyang witir 11, sembahyang sunat duha 12 rakaat. Dia payah yuk kita nak buat 12 ni. Kan? 4 pun rasa banyak dah. Kan? Kita cuba buat juga sekali. Kan? Dalam hidup kita ni sembahyang sunat witir kita cuba buat sekali yang sebelah. Biasa buat 3 ya. 3 cuba kita buat sekali 11 rakaat.
Dan begitu juga sunat duha 12 rakaat. Kan? Wa yusallimu min kulli rak'ataini nadban, dan disunatkan memberi salam setiap 2 rakaat. Mana kita buat 2 rakaat, 2 rakaat. Apa 12 rakaat tu? Setiap 2 rakaat bagi salam sekali. Setiap 2 rakaat bagi salam sekali. 12 rakaat. وروى الشيخان عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama Nabi besar kepada Abu Hurairah apa dia? Siyamu thalathati ayyam, berpuasa 3 hari dalam sebulan. Nabi besar. Katanya 3 hari ni iaitu ayyamul bid. Hari apa dia? 11, 12, 13. Hari putih. 12, 13, 14. 3 hari dalam sebulan. Kan? Naib besar. Yang kedua, wa raka'atai duha, 2 rakaat sunat duha. Kan? Naib besar. Naib besar Nabi wasiat kepada Abu Hurairah yang kedua 2 rakaat duha. Kan? Dan wa an utira qabla an anam, dan hendaklah solat sunat witir sebelum tidur. Kan? Nabi besar kepada Abu Hurairah. Mana besar Abu Hurairah? Besar kepada kita jugalah. Sebab kita umat Nabi, umat dia. 3. Puasa, puasa ni payah juga. Kan? Esok puasa juga. Esok puasa Ashura. Kan? Ashura esok. InsyaAllah kita pakat puasa belakang. Kebetulan esok hari Sabtu, hari tak kerja belakang. Kita pakat puasa. Kan? Puasa Ashura. Yukaffiru as-sanatal madiyah. Kan? Boleh mengkafarah dosa setahun lalu. Kan? Walaupun katanya dosa kecil. Tak apa dosa kecil. Kita pernah buat juga dosa kecil. Kan? Setahun mengkafarahkan dosa dengan kita berpuasa sehari. Sehari Ashura. Kan? Ashura. Ni duk sibuk buat bubur Ashura. Masuk bulan Muharram buat bubur Ashura. Puasa sunat tak peduli, tak buat puasa sunat. Nabi suruh buatnya ialah Nabi suruh buatnya puasa 10 Muharram. Ketika Nabi pergi ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa pada hari Ashura. Nabi Ashura 10 hari ini, hari ke-10 bulan Muharram ini ialah sejarah Nabi Musa alaihissalam diselamatkan daripada Firaun. Maka Nabi kata kami lebih aula. Nabi kata kami lebih aula daripada kamu. Dan disunatkan kita buat buat regu. Iaitu puasa hari ni. Hari ke-9 dan hari ke-10. Hari ni hari Tasu'a, hari ke-9. Esok hari Ashura, hari ke-10. Kan? Tapi kalau siapa tak puasa hari ni pun boleh puasa, tak ada masalah. Esok hari Ashura, hari ke-10. Sepakat puasa belakang. Tapi kalau kita biasa puasa, tak ada masalah pun. Kan? Sebab kita kerja bukan macam kerja dia punya buruh tu buat tengah panas je tak ada, tak guna tenaga pun, tak perlu pun kerja, boleh puasa tak apa puasa. Kan? Cuma nafsu kita tu takut lapar. Kan? Puasa. InsyaAllah kalau puasa tak lapar tadi. Kan? Baik. Jadi Nabi saya 3 perkara tadi. Puasa 3 hari dalam sebulan. Solat 2 rakaat solat sunat duha. Dan sembahyang sunat witir. Nabi besar ni. Kita kena buat.
Warawa Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ad-duha arba'an wa yazidu ma syaa. Hadis riwayat Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang solat sunat duha 4 rakaat. Dari hadis tersebut. Warawa Abu Daud bi isnadin ala syart al-Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam shalla sabhat ad-duha ay salatahu 8 raka'atin yusallimu min kulli raka'ataini. Riwayat Abu Daud pula bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat duha 8 rakaat dan memberi salamlah ia Nabi pada setiap 2 rakaat. Nabi sembahyang sunat witir, sembahyang sunat duha 8 rakaat. Warawa al-Baihaqi bi isnadin dha'ifin an Abi Dzarr annahu sallallahu alaihi wasallam qala in sallaita ad-duha 'ashran lam yuktab 'alaika dhalika al-yawmu dhanbun wa in sallaituha 12 rak'atan banallahu laka baitan fil jannah. Walaupun hadis ni hadis dhaif, riwayat daripada Abi Dzarr, riwayat al-Baihaqi daripada Abi Dzarr bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa jika kamu sembahyang sunat duha 10 rakaat tidak akan ditulis ke atasnya zalika al-yaum dhanbun. Hebat kan. Sesiapa yang sembahyang solat sunat duha 10 rakaat maka tidak ditulis ke atasnya dosa. Ada ni hadis dhaif tetapi untuk beramalnya boleh. Sah kelebihannya. Dan kebiasaannya orang yang boleh sembahyang sunat duha ni bukan cala-cala orang. Kan? Biasanya orang yang ada iman yang sempurna. Nah, tengok. Orang yang iman sempurna insya-Allah dia tidak akan terjatuh kepada dosa sebab dia orang iman yang sempurna. Kan? Nak sembahyang sunat duha, kan? Sembahyang sunat duha ni orang yang yakin ya, sembahyang. Kita ini tak berapa kuat ni. 2 rakaat tu baru berasa berat dah. 2 rakaat je apatah lagi nak 10. Kan? Kita cuba buatlah. Tak boleh buat apa ni setiap hari kita buat. Sekali-sekala, seminggu sekali, sebulan sekali. Kan? Baik. Dan jika ia sembahyang sunat duha 12 rakaat banallahu laka baitan fil jannah, maka Allah Ta'ala akan bina bagi kamu sebuah rumah di dalam syurga. 12 rakaat. Sesiapa yang sembahyang solat sunat duha 12 rakaat. Berapa minit habis 12 rakaat ni? Kalau kata 5 minit, tak tahu. Ada 5 minit. 5 minit lah. 5 minit. Kalau 12 rakaat, ni kali 5. Setengah jam. 30 minit dapat rumah sebuah dalam syurga. Bukan rumah flat. Bukan rumah banglo. Kan? Rumah ni, semedi sebelah kita ni juta dah harga. Berapa hari agak-agak kita kerja nak boleh beli rumah ni? Kalau saya dah sampai ke mati tak nak beli lagi. Faham ya? Tak ada kita ni kerja sampai ke mati tak nak beli. Juta harga dia. Tiba-tiba Allah offer kepada kita. Kamu sembahyang solat sunat duha 2 rakaat akan bina bagi kamu sebuah rumah di dalam syurga. Bukan rumah di jalan 4M. Kan? Kita rumah kalau ada rumah semedi pun rasa hebat dah. Duduk di Tamata lagi rasa hebat. Rumah banglo dekat mana Tamata. Tambah tun contoh lagi hebat. Kan? Ini dalam syurga. Nabi kata Allah Ta'ala akan bina baginya. Kan? Banallahu laka baitan fil jannah. Besar. Kan? Berarti besok terkejut kita. Kan? Terkejut kita apabila kita tengok pahala-pahala yang kita buat di atas dunia ni. Kan? Kita terkejut nanti. Kan? Dan kita akan menyesal. Kan? Di antara nama hari kiamat, nama apa? Yaumun Nadamah. Hari kiamat, nama dia ada satu tu nama, Yaumun Nadamah, iaitu hari penyesalan. Kan? Akhirnya kita buka dia punya, saya tunjuk pahala amalan di dunia ni Allah.
Tunjuk pahala baca Al-Quran, terkejut dah kita. Terkejut dah baca. Tak terkejut apa? Satu huruf 10. Kita baca Qul huwallahu ahad. Berapa dapat? Qaf lam qul. Ha wa huwa. Alif lam lam ha. 9. Ahada. Kan? 12. Kan? Qul huwallahu ahad. 12 dapat. 12 huruf. Kan? 12 huruf. Berapa pahala? 120 pahala. Berapa saat aja? Qul huwallahu ahad. 2 saat tu. Dapat 120 pahala. Akhirnya kita, Allah, menyesalnya aku kan. Masa berapa saat dia aku dapat 120. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hurufnya 10. Pahala baca suratul Al-Ikhlas pula. Satu sekali baca dengan thuluthul Quran, 1/3 Quran pula Ta'ala bagi pahala kelebihan waktu pula. Nyusah kita. Jadi insya-Allah hadis Nabi ni walaupun kita tak boleh nak amal setiap hari, kita cuba buat juga sekali. Kan? Kita cuba buat 12 rakaat sekali nak tengok. Kan? Baik, seterusnya solat sunat lagi wa katahiyyati masjidin. Seperti semaya sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Kita pergi ke masjid, masuk masjid, adab dia ialah kena sembahyang 2 rakaat. Adab dia. Kadang-kadang orang masuk masjid duduk begitu. Kita cuba sembahyang juga 2 rakaat. Ghairil masjidil haram, selain masjidil haram. Masjidil haram kita masuk buat apa? Tahiyatul masjidil haram ni ialah masuk dia kita kena tawaf. Kan? Sebab tu dia kata lain selain dari masjidil haram. Kita masuk masjidil haram ni tawaf selalu. Tu tahiyah dia. Tawaf. Macam kita biasa je kalau kita daripada Malaysia ni. Kita masuk ke Mekah ni dalam keadaan berihram. Betul? Boleh pergi. Ramadan pergi Mekah ni. Kita masuk Masjidil Haram tu dalam keadaan berihram. Sebab kita niat umrah. Kita tak payah sembahyang sunat. Masuk terus tawaf. Itu dia tawaf itu sebagai tahiyah. Tahiyah dia. Kalau tak boleh nak tawaf, tak ada sembahyang sunat dah. Tak boleh nak tawaf. Kita masuk tu jam orang, tak ada masuk ataupun waktu sembahyang. Kan? Sunat lah. Murid al-julusi fihi wa lam yastaghil biha 'anil jamaah. Dia kena sembahyang sunat tahiyatul masjid sekiranya tidak sibuk untuk menunaikan sembahyang fardu. Mana kita masuk masjid itu ada 2 lagi kan. Kalau orang masuk masjid itu solat dah didirikan, terus sembahyang jelah. Baik. Wa tahsulu bi rak'ataini fa akthar bi taslimatin walau kana dhalika fardan aw naflan. Baik. Dia kata sudah berhasil dengan 2 rakaat ataupun banyak ataupun lebih daripada 2 rakaat. Walau kana dhalika fardan, sekalipun sembahyang itu ada sembahyang fardu. Kita masuk tu imam duduk sembahyang dah, maka kita terus sembahyang. Maka sudah memadai. Yang dilarangnya ialah kita masuk masjid tanpa kita solat. Masuk duduk, itu dilarang kan? Sebab adab kan? Adab masuk masjid, adab pergi rumah orang kita bagi salam, Assalamualaikum. Adab masuk masjid, adab dengan masjid ialah
solat sunat 2 rakaat. Solat tahiyatul masjid. Li khabari syaikhaini, kerana ada hadis Nabi kata iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Nabi kata apabila kamu masuk ke dalam masjid, janganlah kamu duduk, hatta yusalli rak'ataini, sehingga sembahyang 2 rakaat. Baik. Jangan duduk, Nabi kata sehingga sembahyang 2 rakaat. Wa bidzalika alima annaha la tahsulu bi rak'atin. Oleh kerana itu maka tidak terhasil sembahyang tahiyatul masjid itu dengan 1 rakaat. Tak boleh. Sembahyang sunat tahiyatul masjid ni kena 2 rakaat. Lepas tu pula wa salatu janazatin, dan tidak memadai dengan sembahyang jenazah. Nak ganti sembahyang sunat tahiyatul masjid tu dengan sembahyang jenazah tak boleh. Nak sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu. Sebab sembahyang sunat sembahyang jenazah ni dia tak ada rokok, tak ada sujud. Kan? Ada ke rokok sembahyang? Cerita Abu Nawah. Cerita Abu Nawah ni cerita di Mesir dulu. Satu kali Abu Nawah ni dia pergi sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah dia tak tahu, tak erti sembahyang jenazah. Orang sembahyang dia pergi sembahyang juga. Lepas tu orang takbir takbir Allahu Akbar, dia rokok. Sebab rokok dia sujud pula. Apabila selesai sembahyang, dia tanya Abu Nawah, "Hai bapa Abu Nawah, mu sembahyang ni? Sembahyang rokok?" Oh, dia kata sebab jenazah ni banyak dosa. Dia kata sebab pasal aku sujud. Dia auta. Cerita di Mesir dulu. Lek cerita dulu. Sebenarnya sembahyang jenazah ni tak ada rokok, tak ada sujud. Sembahyang hanya 4 takbir. 4 takbir. 4 takbir sembahyang. Baik. Wasajdatu tilawatin, dan juga tidak memadai dengan sujud tilawah. Kita masuk-masuk tu ada orang baca surah As-Sajdah, dia baca ayat sejadah. Sampai kita masuk kita dengar dia sujud, kita pun sujud juga. Adakah memadai? Tidak memadai. Tidak memadai maknanya kena solat sunat tahiyatul masjid juga. Apa lagi? Wasajdatu syukri. Masuk masjid, khabar berita yang menggembirakan kita. Tak ada lagi sembahyang sunat tahiyatul masjid, sujud. Sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur juga tidak memadai juga. Tidak memadai nak ganti solat sunat tahiyatul masjid. Sebab dia bukan solat tu sujud. Sujud syukur. Sujud syukur. Apa lagi? Watafutu bil julusi, dan luputlah dengan sebab duduk. Masuk masjid duduk. Sahwan. Tinggal sengaja masuk duduk. Apa yang duduk, habislah waktu dia. Peluang nak solat sunat tahiyatul masjid habis. Baik. Kecuali ayyakuna sahwan, kecuali dia terlupa masuk masjid, duduk tunggu terlupa nak solat tahiyat. Boleh lagi. Kalau dia terlupa, dia duduk tu tadi, memang dia terlupa untuk solat tahiyatul masjid, maka boleh dia bangun dan solat tahiyatul masjid. Baik. Au jahlan, ataupun tak tahu. Bagai jahil, tak tahu. Jahlan tak tahulah, jahil kan. Jahlan, jahil, bahasa Arab panggil jahil ni mana tak tahu kan. Masuk masjid duduk dia. Orang pun bagi tahu, sunat sembahyang tahiyatul masjid. Oh, dia bangga dia.
Boleh lagi. Sebab dia tak tahu. Ada orang yang tak tahu. Orang yang tak pernah pergi masjid. Kan? Macam siapa itu? Siapa cerita? Pak Adin ke cerita? Arwah Pak Adin ke cerita gitu. Dia pergi hari semaya Jumaat kan. Tu imam baca surah As-Sajdah. Tiba-tiba sebelum rukuk sujud terus. Oh, dia kata tu imam ni sesak dah tu imam. Tu imam ni tak ada rukuk. Terus sujud terus. Kan? Ni masalah orang tak tahu. Orang yang tak pernah pergi semaya berjemaah hari Jumaat. Kalau kita pergi ke Mekah, kita ke masjid, kita pergi ke Mekah. Kalau kita pergi ke atas Madinah biasa, Madinah. Tok Emir baca surah As-Sajdah. Lama juga dia tak sujud. Tok Emir sujud, suruh sejadah. Kita orang Malaysia ni saya rasa kalau dia biasa, tak tahu belaka. Banyak kena tahu. Ada juga tak berdiri. Tok Emir sujud tu. Apa ni? Fasjud lahu wasab pada ayat. Siapa yang sejadah dalam surah As-Sajdah dibaca tu, Tok Emir sujud. Lama juga di masjid Madinah tak sujud. Cakung gitu, dia berdiri gitu. Sedangkan wajib sujud. Apabila tu imam sujud, maka makmum wajib sujud. Kecuali kalau tu imam tak sujud. Tu imam siapa sujud as-sajadah, tu imam tak sujud. Kan? Sambung tatajafa junubuhum 'anil madaji, itu imam tak sujud. Maka makmum tak payah sujudlah sebab tu imam tak sujud. Tapi apabila tu imam sujud sejadah, maka makmum wajib sujud. Dia tak boleh maka balas sujud aku. Bukannya rukuk sebahaya ni. Tapi apabila kita mengikut imam, wajib sujud. Baik. Jahlan. Wa qasural faslu dan sebentar. Masa sekejap sangat. Duduk sekejap. Baru teringat. Tak semai sunat tahiyatul masjid. Boleh lagi. Masuk jahil. Dan kadang tak tahu, tiba-tiba orang tegur, baru balik. Dia bangun solat sunat 2 rakaat. Boleh lagi. Kan? Wa qismun tusannu ay al-jamaah. Dan satu bahagian lagi disunatkan berjamaah. Ka'idin seperti semaya hari raya. Semaya sunat hari raya disunatkan berjamaah. Wa kusufin dan semaya sunat kusuf. Iaitu semaya sunat gerhana. Gerhana matahari dan gerhana bulan sunat berjamaah. Semaya hari raya, semaya gerhana. Semaya raya sunat berjemaah. Baik, kalau kita tak sempat je. Tak sempat datang-datang tu hari tu semaya tu imam awal itu semaya itu. Boleh je kita semaya seorang-seorang. Kita duk fikir, orang duk fikirnya macam mana aku nak baca khutbah ni. Duk fikir pasal baca khutbah lah sekali ke semaya raya tinggal begitu. Rugi. Pas semaya sekali, semaya raya ni sekali, 2 kali setahun je. Semaya raya, semaya fitrah, semaya raya haji. Jadi kalaulah semaya kita pergi gitu tu imam dah semaya dah, dah habis semaya dah, maka kita buat seorang-seorang lah. Kan? Khutbah macam mana? Ya, khutbah. Nak baca khutbah juga, nak baca siapa kita seorang tak payah baca seorang-seorang. Tak okey kita pergi tokak naik berebut tokak tu imam ni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mai khutbah. Siapa khutbah? Kita seorang ya. Tak payah baca khutbah. Dah kita seorang ya. Jadi kadang-kadang kemungkinan ramai juga orang tak tahu bahawasanya sembahyang sunat hari raya ni boleh sembahyang seorang-seorang. Cuma sunat berjemaah. Sunat buat secara berjemaah. Kadang-kadang mari tengok ke sembahyang balik gitu. Rugi. Balik sembahyang rumah tak apalah. Begitu juga sembahyang sunat gerhana kan. Sembahyang sunat gerhana. Sunat gerhana. Kita boleh sembahyang seorang-seorang kan. Sunat sahaja berjemaah. Jemaah sembahyang sunat gerhana ni dia 2 kali rukuk. Kan? Sembahyang sunat gerhana ni 2 kali rukuk. Baca Fatihah takbir, baca Fatihah, baca surah rukuk. Tidak. Baca Fatihah, baca surah rukuk. Tidak, baru rukuk yang kedua. Baik, kalau kita buat sembahyang biasa boleh tak? Kita buat sembahyang gerhana ni macam sembahyang biasa. Boleh juga pun. Cuma afdalnya sembahyang 1 kali qiyam itu 2 rakaat. 2 kali rukuk. Kalau kita sembahyang sunat macam sunat biasa, boleh juga. Aku sembahyang sunat gerhana apa? Gerhana bulan. Baca Fatihah, baca surah, rukuk, iktidal, sujud. Boleh apa? Apabila kita belajar tak ada masalah. Jangan lepas. Jangan terlepas peluang
gerhana habis, semaya kita tak buat. Kan? Nak pergi masjid rasa tak rasa. Yalah kena gerhana pukul 1 pagi, gerhana malam, gerhana bulan pukul 1. Dah malam. Rasa tak larat juga nak pergi masjid. Kita buat kat rumah kita tak ada masalah. Kan? Baik, apalagi semaya sunat yang disunatkan berjamaah iaitu istisqa. Semaya sunat minta hujan. Wa tarawih dan semaya sunat tarawih waktu witrin. Dan semaya sunat tarawih. Sunat tarawih sunat berjamaah. Hak tadi tidak disunatkan berjamaah. Tahajud tak sunat berjemaah. Sunat apa lagi? Sunat ajak mana sunat ajak? Kan? Sembahyang ni yang disunatkan berjemaah. Baik, sembahyang yang tidak disunatkan berjemaah, kalau kita sembahyang berjemaah sah tak sah? Hukum pula. Tanya hukum. Kita sembahyang sunat witir berjemaah bukan bulan Ramadan. Bukan akhir bulan Ramadan pun. Bukan dalam bulan Ramadan. Bukan dalam bulan Ramadan. Ni, malam ni kita buat solat tahajud. Lepas tu, akhir nanti kita buat solat sunat witir berjemaah. Sah. Kan? Tadi dia kata solat sunat witir di bulan Ramadan disunatkan berjamaah. Bulan Ramadan tidak disunatkan berjamaah. Tapi kalau kita buat secara berjamaah, sah. Di segi hukum fiqhnya adalah sah. Itu poinnya. Ini dia kata tak boleh sembahyang sunat. Sembahyang ajak berjamaah tak boleh. Sebab awak tak erti. Kan? Pertanyaan hukum sah tak sah dulu. Itu poinnya. Sah ke tak sah? Sah sembahyang. Tak sah jadi masalahnya. Kita kena faham ni. Ini banyak keliru ni. Sembahyang sunat, ada sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Satu. Yang kedua, sembahyang sunat disunatkan berjamaah. Ni dia sebut ni. Sembahyang sunat 2 hari raya. Sembahyang sunat gerhana matahari, gerhana bulan. Sembahyang sunat istisqa. Sembahyang sunat tarawih. Sembahyang sunat witir dalam bulan Ramadan. Ini disunatkan berjamaah. Boleh tak kita buat seorang-seorang? Boleh. Sembahyang tarawih seorang-seorang. Malam tu kita sibuk kan. Tak ada nak pergi masjid. Sibuk hari tu. Boleh tak kita sembahyang tarawih seorang-seorang? Tak boleh. Hari raya tak ada nak pergi sembahyang raya. Kan? Daripada dalam perjalanan kita jam. Jalan tu jam. Tak boleh nak pergi masjid jam. Contoh ada alasan berbagai-bagai alasan. Boleh tak kita buat seorang-seorang? Boleh. Sah hukumnya sembahyang hari raya seorang-seorang. Cuma sunat secara berjamaah. Itu je. Orang duk pertikaikan tentang solat sunat hajat. Solat sunat hajat ni tak boleh buat ramai-ramai. Kan? Sebenarnya dia silap faham. Dari segi hukum fiqhnya sah sembahyang hajat beramai-ramai. Boleh apa? Tak ada masalah, dah sah. Yang menjadi masalahnya yang sembahyang sunat tidak sah. Tu tak boleh. Ya. Baik. Wallahu a'lam. Tu. Ya. Bila kita ada ilmu tak ada masalah. Kalau tak ada ilmu jadi masalah. Sembahyang sunat hajat selepas subuh. Boleh tak ada? Sembahyang hajat lepas subuh. Mana? Tanya Nabri. Esok kita buat sembahyang sunat hajat lepas subuh. Berjamaah di masjid. Berapa? Nak mendoakan kepada saudara kita di Palestin. Tak boleh sembahyang sunat. Sembahyang sunat hajat lepas subuh. Ada itu satu kali siapa tanya saya. Tak silap saya di masjid Bukit ini. Mungkin tu email tak teringat. Sembahyang sunat hajat lepas subuh. Siapa tanya saya gitu. Tak boleh. Kenapa tak sah? Sebab waktu tahrim. Lepas subuh kan waktu tahrim. Waktu yang diharamkan solat. Waktu tahrim ini selepas subuh. Ketika matahari berdiri. Dan selepas asar. Selepas asar tak boleh nak sembahyang sunat hajat. Tak boleh. Sembahyang lain. Sembahyang yang kaedah ulama buat kaedah. Sembahyang yang
sebabnya telah berlalu, maka hukumnya boleh sembahyang pada waktu tahrim. Sembahyang apa? Sembahyang sunat wuduk boleh. Selepas tu. Sembahyang sunat tahiyatul masjid boleh tak boleh? Boleh. Selepas sembahyang asar tu, sini, sembahyang asar kat sini, kita pergi masjid pula. Dah sembahyang asar dah, masuk masjid. Maka boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab dah masuk masjid. Sebab tu dah lepas dah. Tapi kalau sebab tu berada di hadapan, tak boleh. Itu kaedah. Kaedah ulama fiqh dia buat. Dia buat begitu mudah kita faham. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.